Akhirnya Nabi Yunus pun sedih. Dia mecak lah, kita kata Ngaji. Dia tinggal pokok tu. Dia tinggal. Bila tinggal tu naik atas kapal. Nak pergi lain lah. Nak pergi ke lain. Serah tu hal lah kiranya. Jadi bila naik atas kapal tu nak tergelar. Jadi nak tergelar. Setiap kali cabut undi kena ke dia macam pelik. Maka dia kena terjun lah. Jadi kira-kiranya siapa dia yang kira ada orang salah ni, lari daripada Tuhan dia. Gitu kira-kiranya. Jadi bila begitu kena dia ni. Lari daripada Tuhan dia tu, maksudnya dia tu lah lari daripada Tuhan dia. Bukan hamba dia. Dia terjun tu ikan makan. Duduk dalam ikan selama mana? Pasal apa? Pasal silap. Dan Allah SWT tidak hukum umat dia tu, hak dia tinggal. Kalau nak kira, inilah dalam Quran disebut falaula amanat qaryatun. Hak tu dalam ayat tu. Iaitu tak ada satu umat pun yang dia tidak dengar hak nabi dia, lepas tu tidak kena hukum. Tak ada. Kecuali illa qaum Yunus. Kecuali kaum Yunus. Kaum Yunus ni kalau nak kiranya dia tak dengarlah perintah Nabi, tetapi tidak dihukum. Biasanya kalau orang lain tak dengar perintah Nabi, hancur. Hancur berlaku. Tetapi Nabi Yunus ni tidak. Dalam Quran sendiri pun disebut illa qaum Yunus. Sebab apa? Sebab kira-kiranya tidak sempurna lagi hujah daripada pihak Allah. Sebab apa Rasul dia lari? Tak sempurna. Sebab itu Tuhan tundakan. Tak jadi. Puak-puak tu kata, Yunus ni bagus. Mana silap tu ngulu. Silap tu ngulu. Yunus ni bagus dulu. Kita menyesal juga. Dia pak mana ni? Tak ada. Puak-puak dia cari pula nak beriman. Iman Allah SWT kira di situ. Kaum Yunus. Hak lain tak. Kenapa? Kerana perbuatan dia tu boleh menyebabkan orang jadi sesat. Perbuatan dia tu boleh orang buat kesimpulan kira-kiranya dengan cara lari tu dia lepas lah berkali. Tak lepas. Pergi ke mana pun tak lepas. Tengok. Ini dikira sebagai kesilapan lah. Inilah yang dikatakan zam. Kalau nak kata zam kepada Nabi. Setara tu. Ini cerita Nabi-Nabi dulu. Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun pernah berlaku. Dia duduk tengah orang-orang kafir Quraisy ni. Kepala-kepala kafir Quraisy ni, pemimpin-pemimpin Quraisy ni, mari nampak minat kepada agama. Dia pun duduk cerita kepada demo tu lah. Abdullah ibnu Ummi Maktum, hak buta tu mari, duduk tanya dia. Ni Islam dah. Nabi SAW tak cara ke dia. Sebab orang ni nak tarik orang ni. Turun ayat Allah SWT tegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hak tu dia cerita. Allah SWT tak kena buat lagu tu. Pengikut kita ni, walaupun dia orang biasa, walaupun kita fikir dia beriman dah, tak apa, tak boleh. Hak ni kita tak tahu lagi. Kalau tidak salah. Kalau tak kira tak salah. Sebab maksud dia pun untuk agama juga. Dia nak tarik orang-orang tu sebab dia kira apabila pemimpin-pemimpin masuk, mudahlah orang lain-lain tu. Jadi tidak salah kalau nak kira. Tetapi cara dia Allah SWT tegur. Sebagai seorang Nabi tak boleh lagu tu. Hak lagu-lagu ni lah yang dia katakan Allah mengampunkan tu. Jadi kita nak letak mana? Kalau kita nak kata dosa, tidak dosa hak sebenarnya. Kesalahan. Tetapi oleh kerana digunakan perkataan zam dalam Quran, dalam hadis, umumnya zam ini diterjemahkan, dipakai dengan makna dosa, maka kita kata dosa. Sebenarnya tidak dosa, tak tepat tu. Kok mana-mana pun. Pendapat golongan yang kedua, golongan yang ketiga pun tidak termasuk dalam dosa tu. Sebab bukan satu dosa. Kalau kiranya, kalau orang lain buat gitu, tak salah. Tetapi dia tak boleh. Tetapi pengajaran juga kepada orang lain. Hak sebaik-baiknya, hak idealnya seorang pemimpin ni macam mana, dia kena ikut Nabi tu. Lagu tu lah. Hak lagu tu lah. Sebab itulah adakah Nabi SAW salah terkasar sikit dengan sahabat dia, mungkin nak pergi perang ni kan. Kadang-kadang Nabi tepuk dada, derah dia tepuk sampai bekah di dada ni. Sahabat tu kata bekah di dada. Mana derah lah tu, dia tepuk tu. Sebabnya orang nak pergi perang takkanlah main selu-selu. Ada ketikanya Nabi SAW tarik sahabat tu. Jadi sahabat tu terasa hati. Satu kali apabila Nabi SAW kata, kalau siapa-siapa ada saya secara peribadi buat silap dengan dia, hari ni dia boleh balas. Boleh balas. Boleh kisos hari ni. Ada ke apa? Siapa-siapa? Ada seorang sahabat tu, dia kata ada. Saya katanya.
Rasulullah buat saya sakit hari tu, kata dia. Nah, lagu mana? Dia kata saya, Rasulullah tarik ni, sini kena sini, tapi saya tak boleh, saya nak ukur kena pecah baju sebab hari tu saya tak pakai baju, kata dia. Jadi sahabat tengok dia, apalah dia ni. Nah, pusing lah, lagu mana nak buat ni dah. Nak ukur Nabi ni pula dah. Ni kena pecah baju, kata dia. Saya nak juga balas. Nah, Nabi SAW pecah baju tak apa, ukur. Dia pun pergi terkat dekat dia siung. Tempat awak Nabi SAW buat dia tu sakit tu, dia siung situ. Sahabat-sahabat pun baru faham. Oh, begitu. Jadi hak lagu-lagu tu lah kira-kiranya hak dikira sebagai ketelanjuran, kesilapan. Apabila kita bertindak kadang-kadang salah terkasar sikit, maksudnya baik, sesuai dengan keadaan nak perang ke apa tu, sesuai dengan keadaan tu, kita perlu ketuk kaki sikit kau biar betul saf tu misalnya. Hak lagu-lagu tu lah. Hak akhir sekali dalam Quran pun sebut, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Suruh Nabi istighfar tu bukan sepuluh kita istighfar ni minta ampun dosa, memang dosa sungguh. Hak lagu-lagu tu lah kita tak boleh nafikan. Sebab ada banyak dalam Quran dia sebut suruh Nabi istighfar. Istighfar ni daripada benda lagu tu lah. Kita nak kata dosa ke lagu tu? Tak masuk dalam dosa tu. Seorang ketua buat keras sikit, memang sepatutnya begitu. Hak lagu-lagu tu lah kalau ada pun daripada Nabi-Nabi. Dan itu disebutkan sebagai dosa. Kenapa? Sebab kepada dia tu kalau nak kata dosa boleh dah. Walaupun kepada orang lain sebenarnya dari segi syariat hak umum tidak dosa tu. Kepada dia, oleh kerana nak jaga kesucian dia, hak secara tu pun disebut sebagai dosa juga. Sebab itu sebut perkataan dzam. Inilah yang dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hak baik bagi orang biasa, orang-orang baik ni, bagi orang yang hampir dengan Allah masih lagi tak baik lagi. Dia kena lebih tinggi lagi hak dia tu. Kena lebih tinggi lagi, lebih istimewa lagi. Ini jawapan yang ketiga. Jawapan yang keempat, dia kata begini. Ini pendapat yang keempat. Dia kata orang-orang yang sentiasa musyahadah, yang ni nampak Allah SWT tu, nampak dalam arti kata Allah SWT duduk tengok dia semua lah. Serba salah jadi. Kita ni pasal kita tak ingat gitu, tak sedar gitu, sedap ni. Sebab itulah litah. Kita kata lampu merah pun litah. Sebab kita kata orang tak nak tengok. Lepas tu kalau boleh sekat, lepas tu pula dia kata litah. Litah lampu merah kena ni lah kita. Kalau tidak, kita berasa banyak perkara, banyak keadaan kita berasa tak ada apa, tak ada orang tengok. Setara ada orang tengok tu pun kita boleh buat lagi. Allah SWT ni biasanya umumnya tidak gitu. Orang berasa tak nampak lah kira-kira, walaupun kata Allah Maha melihat. Itu dari segi akidah. Dari segi perbuatan tu kadang-kadang tidak begitu. Cuba kita tengok keadaan orang-orang seperti Nabi ni lagu mana. Sentiasa dia nampak Allah SWT, sedar betul-betul, ingat molek Allah SWT duk tengok semua dia. Banyak perkara kan kadang-kadang yang kita buat dalam dunia ni, walaupun halal, walaupun dari segi syariatnya masyru', memang dibenarkan, tetapi kadang-kadang nampak kebodohan tu. Walaupun itu tuntutan semula jadi manusia ni, tapi nampak kebodohan itu, nampak hinanya kita, rendahnya kita. Ketika tu tak rasa malu kepada Tuhan. Tuhan duduk tengok semua. Macam mana kita nak duduk dalam keadaan tu? Misalnya kita berkahwin, duduk sekali dengan isteri, tidur sekali dengan isteri. Itu kalau kita perhatikan dari satu segi kan, semula jadi manusia sebagai binatang, binatang lain pula gitu juga. Maknanya kita turun diri kita tu ke peringkat tu, maka supaya lain-lain juga pergi buat benda-benda serupa dengan orang ramai. Ada setengah-setengah tu mana memang memalukan. Sebab tu sama-sama kita pun kita tidak buat depan orang. Kita pergi buai tempat yang tersembunyi. Mana kalau depan orang kita tidak akan bertelanjang sama sekali. Kita kata orang tak nampak, memanglah orang tak nampak. Allah SWT memang dia juga yang membenarkan kita pergi buai, kita kahwin apa. Tetapi kadang-kadang dia berasa serba salah. Di satu pihak nak jaga hubungan dia dengan Allah SWT, di satu pihak nak jaga perintah Allah SWT, suruh buat benda tu sebagai sunnah dia. Kalau tidak, orang akan berasa nak rapat dengan Tuhan ni tak boleh menikah lah, sebab Nabi pun tak menikah. Pula orang akan kata lagu tu pula. Dia nak ajar syariat ni, biar orang tidak ragu-ragu tentang kahwin, tentang makan minum apa ni.